السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para penonton, hadirin hadirat, para pelajar, semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua. Menyambung pembacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim karangan Syekh Muhammad ibn Abdullah Diraz rahimahullah ta'ala. Setelah mana kita meneliti syubhat yang mengatakan bahawa Al-Quran tidak ditandingi, tidak dicabar dari segi bahasanya, ialah kerana ada berlakunya sirfah, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengalih perhatian orang musyriki dan kafirin, atau Allah menarik balik kudrah dan kemampuan mereka. Kita kata ini adalah syubhah yang sangat rapuh, yang tidak berasas sama sekali. Kemudian seterusnya musannif kata, menjawab pula syubhah orang yang kata al-i'jaz lam yakun min jihati lughatil Quran. Ada yang kata mu'jizat bukan dari segi bahasa. Fa'in qal قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان عجزا، وأنهم وجدوا في طبيعة القرآن سرا من أسرار الإعجاز يسمو به عن قدرتهم، ولكني لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من مظان هذا السر، لأني أقرأ القرآن فلا أجده يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية، فمن حروفهم ركبت كلماته، ومن كلماتهم ألفت جمله وآياته، وعلى مناهجهم في التأليف جاء تأليفه، فأي جديد في مفردات القرآن لم يعرفه العرب من موادها وأبنيتها، وأي جديد في تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها ولم تأخذ به في مذاهبها، حتى نقول إنه قد جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية. Syubhat yang kali ini, beza dia adalah, dia kata okeylah sekarang ni aku dah jelas punca orang tidak mampu nak lawan dan tandingi Al-Quran ini adalah kerana memang Al-Quran ni ada unsur mu'jizat. Dia adalah mu'jizat. Dia melemahkan lawannya. Maksudnya orang lain tak boleh nak challenge dia, tak boleh nak cabar kehebatannya. Dia memang hebat pada dirinya sehingga musuh-musuhnya tidak mampu untuk mencabar. Tetapi sekarang orang ini, orang yang bawa syubhat ini, dia kata, tapi bagi aku syubhat itu bukan pada bahasa. Mungkin benda lain, sebab lain yang ada pada Quran, mungkin maknanya, mungkin maklumat yang ada dalam tu, dan sebagainya. Ya. Dan ini kita dapat lihat hari ini orang terlalu asyik dengan apa yang mereka namakan sebagai al-i'jazul ilmi. Ya, mu'jizat saintifik Al-Quran. Dan ini juga ada bagus dan ada tak bagus. Ya. Terlalu bergantung dengan, dan kemudian di isunya adalah al-i'jazul ilmi secara amnya memang Al-Quran adalah mu'jizun, melemahkan musuhnya ilman, secara ilmu. Tetapi konteks yang kita nak maksudkan sekarang ni ialah apabila golongan yang kita kata sebagai the proponents of the scientific miracles of the Quran, they are defining the scientific
the term scientific or science, they are following the definition of the modern science, modern Western science. That is a major issue here. Sebab bila istilah sains itu dihadkan atau dibataskan kepada pemahaman sains moden barat, ya, dia akan menjadi isu yang besar, ya. Kerana sains barat melihat ilmu sains itu hanya pada perkara-perkara yang bersifat empirical. Dia tidak ada cerita pasal. Contohnya ilmu yang Quran bawa tentang undang-undang, law. Ini ilmu. Hukum hakam fiqh yang ada dalam Quran adalah ilmu. Ya. Dan ianya adalah mukjizat. Tidak ada manusia, makhluk dalam alam ni yang mampu membuat undang-undang yang setanding dengan undang-undang Al-Quran. Ya. Pemberitahuan Allah Ta'ala tentang cerita-cerita umat terdahulu, perkara gaib dan apa yang akan berlaku. Ini semua adalah apa yang kita kata sebagai ilmu dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks yang difahami oleh Islam, ya. Ini adalah dalam konteks ilmu, dalam konteks Islam. Jadi ya, menghadkan mukjizat ilmu dalam Al-Quran kepada perkara-perkara saintifik yang difahami secara apa yang kita panggil sebagai bahasa pahaman modern sains moden. Ya, ini adalah satu kesalahan yang besar, ya, kerana dia menyempitkan mukjizat Al-Quran. Kemudian kita kena faham mukjizat ilmu yang dibahaskan sekarang dalam dunia moden kaitan dengan ijaz ilmi, dia mengkhususkan kepada apa yang kita panggil isu-isu yang berkaitan dengan kosmologi, kauniyat, tentang keadaan alam, langit, bumi, yang in details, ya. Yang hakikatnya majoriti daripada isu-isu ini Allah Ta'ala suruh kita yang cari dan fikir, bukan untuk diterangkan in details oleh Al-Quran, ya. Jadi dan membawa daripada i'jaz ilmi ini membawa kepada tafsirul ilmi, tafsir saintifik yang lebih fatal, yang lebih salah, ya, kerana menafsirkan makna Al-Quran supaya sesuai dengan teori sains barat moden. Sedangkan teori sains barat moden tidak qat'i. Dia hanyalah conjectures. Dia hanyalah telahan dan tekaan. Dia bukannya absolute truth, bukannya kebenaran mutlak. Dan it not represent the real reality. Teori sains barat moden tidak mewakili realiti yang sebenar. Dia hanyalah teori yang manfaatnya secara praktikal kita guna dalam kehidupan harian. Dan dia banyak dibina di atas assumptions, conjectures, ya. Jadi dan dia terdedah kepada perubahan, ya. Terdedah kepada perubahan. Benda tu boleh berubah.
Sehingga ada yang mentafsirkan Quran dengan teori evolution, ya, menafsirkan Quran dengan Big Bang teori, ya. Sedangkan ini adalah kesalahan, conjectures. Big Bang is only a theory dan bukannya hakikat atau even kalau kita kata fakta, dia only a scientific fact, ya, philosophical facts, not an empirical facts, ya. So adalah satu kesalahan untuk kita bawa makna ayat Quran kepada telahan dan tekaan-tekaan al-dhunun, sehingga mengabaikan makna-makna yang mendasar daripada bahasa Al-Quran itu sendiri. Dan mungkin kita akan uraikan pada kesempatan lain masalah ini. Tapi perlu disentuh di sini sebab kita lihat orang lain terlalu sibuk dengan apa yang mereka panggil sebagai al-ijazul ilmi ini dalam konteks yang begitu sempit. Ya, dalam Al-Quran ada fakta-fakta realiti yang tidak mampu dicapai oleh panca indera manusia tentang kejadian alam yang dia adalah daripada perkara gaib. Contoh sebagai misalnya adalah perkembangan janin dalam perut ibu. Ini adalah perkara yang manusia tak pernah capai dengan panca indera sebelum. Manusia tidak tahu tentang perkembangan janin ini in details, ya, sebelum daripada abad ke, bahkan mungkin dah penghujung abad ke-20 Masihi. Even Charles Darwin masa dia buat teori evolution, dia tak tahu pun janin tu macam mana perkembangan dia dalam perut ibu. Ini di antara perkhabaran ghaib yang Quran cerita, yang kemudiannya pada abad ke-20 21 manusia menerusi. Itu pun kita tak nampak semua. Ya, bila kita pergi ultrasound scan, dia bukan sebulan, 2 bulan, belum boleh nampak lagi. Tetapi Allah Ta'ala cerita proses itu daripada awal. Daripada nutfah. Ya. Jadi maknanya ini adalah di antara contoh mukjizat Al-Quran dan dia termasuk di antara amba'ul ghaib, perkhabaran ghaib tentang perkembangan kejadian manusia. Ya. Sebab manusia tak ada capaian empirik. Kejadian manusia yang pertama, Adam AS, ini perkhabaran ghaib. Bahan apa yang manusia itu dicipta daripadanya dan sebagainya. Ini semua perkhabaran ghaib. Tentang ruh, tentang sifat-sifat manusia. Ini semua adalah ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran yang manusia tak mampu mencapainya dengan panca indera. Ya. Manusia boleh dapat asas dan panca indera boleh menyokong. Tetapi untuk menggabungkan the jigsaw puzzle, ya, kalau sebab kita ibaratkan world view itu sebagai jigsaw yang mesti diisi, ya, ada jigsaw puzzle yang mesti diberi oleh Al-Quran kepada kita, ya, untuk kita isi. Macam kalau orang main roda impian, kan, dia akan bagi beberapa huruf free, baru kita boleh start teka, kan. Dia akan bagi dulu berapa huruf, kemudian kita pun start meneka. Yang mana tanpa huruf ini, kalau tak dibuka satu kotak pun, semua yang tertutup macam itu, suruh teka daripada awal, mampus sampai sudah pusing 1000 kali pun belum tentu dapat satu perkataan, kan. Jadi bila otak mula berfungsi untuk meneka perkataan tu, bila diberi clue. Okey. Tapi Al-Quran lebih hebat lagi, dia bukan memberi clue, dia yang melengkapkan fakta. Kita yang meneka. Ya, Al-Quran yang menyerlahkan, revealing the actual facts. Kan?
Hakikat yang sebenar itu Al-Quran yang mendedahkan, bukan kita punya senses, bukan kita punya reason, bukan kita punya emotion, bukan kita punya experiences, intuition. Yang mendedahkan ialah the revelation. Wahyu itu sendiri, the revelation reveals the actual fact. Okay. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, bila Allah Ta'ala namakan para utusannya sebagai Rasul dan Nabi, kalimah Nabi yang diberitahu dan memberitahu, menunjukkan bahawa apa yang dibawa oleh Rasul ini ialah sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk capai without their revelation, without their narrating to us the facts. Ya. Jadi maknanya ada fakta yang kita hanya boleh gapai, yang kita boleh capai menerusi via narrations, penceritaan, perkhabaran, al-khabarus sadiq, perkhabaran yang benar, iaitulah wahyu yang dibawa oleh para Rasul dan Nabi. Okey. Jadi kalau kita nak faham i'jaz ilmi dalam Quran, kita kena faham makna ilmi itu dengan makna yang lebih luas. Bukan sekadar menghadkan kepada teori-teori dan fakta-fakta sains yang majoritinya bersifat philosophical facts, not empirical facts. Ya. Jadi yang mana memerlukan pengesahan, memerlukan validity daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. So, dan Al-Quran juga bukan diturunkan sebagai kitab untuk mengajak kita cara masak atau cara berkebun atau cara kita nak. Tidak, dia bukan nak detail dalam perkara tersebut. Ya, bukan, Al-Quran bukan tidak berhajat kepada perkara detail. Quran menyebut tentang kejadian langit, bumi, alam dan sebagainya dari sudut hakikat yang asas, yang semua orang boleh capai, bukannya detail perkara yang dibina di atas kajian-kajian yang bersifat conjectures and assumptions. Tetapi dia berdasarkan kepada fakta yang semua orang boleh faham. Ya. Bahawa setiap kejadian yang baru berlaku mesti ada pembuat. Dan pengetahuan tentang perkara ini bersifat fitrah. Tidak perlu kepada pengkajian sains yang mendalam untuk kita tahu bahawa setiap perkara baharu yang berlaku mesti ada yang melakukannya. Ya. Jadi menghadkan mukjizat ataupun kita kata berlebih-lebihan dalam menghuraikan mukjizat Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk teori-teori sains moden, ini adalah membawa kepada kesalahan dari segi tafsir. Boleh bawa kepada tafsiran-tafsiran yang menyimpang, yang menyeleweng daripada makna yang sebenar. Dan kadang-kadang walaupun mungkin maknanya sahih, tapi dia boleh divert daripada maksud asal ayat itu. Tujuan ayat itu nak bawa kita ke arah mana dia nak bawa kita berfikir, dia boleh di-divertkan. Dan melanggar kaedah-kaedah tafsir sehingga mendakwa kata tafsiran ini tafsiran baru yang ulama tidak pernah tahu sebelum ini. Ini dakwaan-dakwaan yang sangat berbahaya. Bila kita buka ruang untuk orang mendakwa kata ada juzuk dalam bahagian agama ni yang orang Islam dahulu zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in belum tahu tentang hakikat kejadian ini, dia akan meletakkan the whole institution
dalam keraguan. Ya. Dia akan meletakkan institusi agama itu berada dalam keraguan kerana maknanya agama tidak memberi kita kebenaran mutlak seperti mana sains yang boleh berubah. Ya, kalau fakta agama boleh diubah daripada A ubah kepada B, B kepada C, C kepada D, maknanya agama bukan sesuatu yang reality, bukannya absolute truth. Dan kalau agama pun bukan absolute truth, dan sains of course jelas-jelas daripada awal lagi tidak pernah mendakwa dia adalah mempunyai absolute truth, jadi manusia akan balik kepada skepticism. Dan tidak ada apa benda yang kita boleh percaya. Nasallallahu al-afiyah. Ini kesan daripada tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Pun begitu, musannif bukan nak masuk cerita tu lagi. Okay. Balik kepada perkataan musannif ni, dia kata syubhat yang dia nak bawa ni, orang ni dia kata aku terima Quran ni mukjizat. Quran ni melemahkan musuhnya. Quran ni dia mematahkan dan mengalahkan pencabar-pencabarnya. Tetapi dia kata aku tak boleh terima punca atau aspek yang mengalahkan musuh-musuh Quran itu ialah the language part, bahasa itu, an-nahiyah al-lughawiyah. Pasal dia kata Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang biasa dicakap oleh orang Arab hari-hari pada zaman tersebut. Dengan perkataan, dengan huruf, cara susun ayat, semuanya mengikut yang orang Arab cakap. So dia kata apa benda baru dalam Quran yang Al-Quran bawa yang orang Arab tidak tahu, yang awak tidak boleh buat. So dia kata jadi dari sudut al-bahasa, Al-Quran turun dengan bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas, yang mana bahasa Arab itulah bahasa Arab yang dituturkan, yang diujarkan oleh orang Arab pada masa tersebut. Turun dengan huruf-huruf mereka, cara mereka susun ayat, cara sentences yang mereka buat adalah mengikut uslub orang Arab pada waktu itu. Ya. Jadi dia kata kod celah mana kita boleh dakwa kata bahasa Al-Quran ni melemahkan orang Arab, sedangkan Al-Quran tidak membawa something new dalam bahasa itu sendiri. So apa jawapan kepada syubhat ini? Qulna lah أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم إفرادا وتركيبا فذلك في جملته حق لا ريب فيه وبذلك كان أدخل في الإعجاز وأوضح في قطع الأعذار. قال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Adapun keadaan Al-Quranul Karim tidak lari daripada bahasa yang dikenali oleh orang Arab dalam ucapan mereka secara ifrad maupun terkib. Ya. Maka itu adalah benar, tidak ada keraguan lagi. Dan disebabkan itulah ia lebih lagi menjadi mukjizat dan lebih jelas dalam memutuskan sebarang uzur. Seperti mana firman Allah Ta'ala, kalau kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa ajam, bahasa bukan Arab, laqalu laula fussilat ayatuh, mereka akan bagi alasan kalaulah Al-Quran ni dijelaskan maknanya, bahasa tu kita tak faham. A'jamiyyun wa arabi, adakah ianya bahasa ajam dan Arab dalam masa yang sama? Tidak, Al-Quran ialah Arab yang nyata, tidak ada pertikaian. Bahkan disebabkan dia adalah bahasa Arab,
dan datang dalam susunan cakap orang Arab, kemudian mereka gagal untuk menandinginya, mereka tak berupaya untuk challenge dia dari segi tata bahasa dan susunannya, itulah wajah i'jaznya. Bahkan inilah syarat, kalau kita boleh kata dia adalah syarat, dia adalah esensi kepada keadaan Al-Quran itu adalah mukjizat dari sudut bahasa. Kalau Al-Quran datang dalam susunan bahasa lain daripada bahasa Arab yang biasa dicakap pada masa tersebut, ya, sama ada dia datang dalam bahasa Arab yang baru, yang tak dikenali oleh orang Arab dengan tata bahasa yang baru, atau dengan bahasa yang lain atau bahasa yang bercampur, maka akan hilanglah mukjizat bahasa yang kita duk bincang ni. Ya. So, kita kata kepada dia, sebenarnya apa yang kamu anggap itu adalah bukan, dia jadikan apa nama turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab yang biasa, fi ma'hud kalamil Arab, nuzul Al-Quran ala ma'hud kalamil Arab. هذا الشخص المشاغب الآن إيش فعل؟ جعل هذا مدخلا له في رفض كون القرآن معجزا بلغته. Kan? Dia jadikan teori ini, ataupun bukan teori, kita kata apa? Fakta ini, bahawa Al-Quran itu turun dengan lidah Arab, dengan lisan Arab yang biasa dicakap oleh orang Arab, sebagai hujah untuk dia mengatakan Quran bukan mukjizat pada bahasa. Tetapi sekarang nahnul an naqlib alaihi at-tawila, kita kalih meja atas dia dan kita kata sebenarnya salah. Sebenarnya hujah kamu itu hujjatun alaika la lak, bal hujjatun lana alaik. Bahkan sebaliknya, dia adalah hujah kami atas kamu. Dia hujah yang menyokong statement kami bahawa Al-Quran ni mukjizat. Kalau dah Al-Quran turun dengan ala ma'hudi kalamil Arab, ala sanani kalamihim ifradan wa tarkiba, thumma ya'jizuna an al-ityani walau bimithli hadha al-Quran, fahadha dalilun wadihun بأن القرآن معجز بلغته. Jadi kita kata kalau dah jelas-jelas Quran dengan bahasa Arab ni pun, orang Arab tak boleh nak challenge, tak boleh nak cabar, tak boleh nak tandingi, ya, tak boleh nak datangkan walaupun satu ayat, satu surah yang semisal dengan misal Al-Quran. Menunjukkan bahawa Al-Quran adalah mukjizat pada bahasanya. Hakikatnya inilah dalil. Inilah dalil bahawa Quran itu mukjizat pada bahasanya. Wa amma ba'du, fahal dhahaba anka anna mithla san'atil bayani ka mithli san'atil bunyan? فالمهندسون البناؤون لا يخلقون مادة بناء لم تكن في الأرض ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون جدرانا مرفوعة وسقفا موضوعة وأبوابا مشرعة، ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر وأكنها للناس من الحر والقر، وفي تعميق الأساس وتطويل البنيان والتخفيف المحمول منها على حامله والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة وترتيب الحجرات والأبهاء بحيث يتخللها الضوء والهواء، فمنهم من يفي بذلك كله أو جله، ومنهم من يخلو بشيء منه أو أشياء، إلى فنون من الزينة والزخرف يتفاوت الذوق الهندسي فيها تفاوتا بعيدا. Adapun selepas itu musannif kata, aku nak bagi tahu kepada kamu perumpamaan. Dia kata kemahiran dalam menyusun kata dan bahasa seperti kemahiran dalam membuat bangunan dan binaan.
Bukankah arkitek yang hebat-hebat, jurutera-jurutera yang hebat, bahan mereka sama? Semuanya guna tanah, guna simen, guna besi, guna kayu, guna konkrit. Ya? Tak lari daripada benda-benda perkakas-perkakas ni. Guna jentera yang sama, buat di atas tanah. Ya? Bahkan kadang-kadang ambil daripada supplier yang sama. Tetapi apa yang menyebabkan arkitek ini lebih hebat, jurutera ini lebih hebat? Ya? Kerana dari segi memilih bahan, kepandaian dia menyusun ruang dan memanfaatkan, kalau kata tanah tu kecil tapi dia boleh buat pelbagai facilities dengan mudah, tentulah orang akan lebih kagum. Ya? Kan kalau kita tengok banyak rancangan-rancangan reality, orang buat renovation rumah dan sebagainya. Tak mana yang hebat? Ada banyak cara. Kita kagum pasal apa? Interior designer ini dia boleh buat satu projek, boleh susun rumah tu bagi nampak luang, lapas, walaupun rumah tu rumah yang asal, dia tidak tambah. Tapi dia ubah sana, dia pakai perabot yang lain yang lebih menjimatkan ruang, gunakan teknik minimalis, apa macam-macam lah. Kan? Macam-macam cara. Ya. Jadi ini adalah dari segi kepakaran dalam membina bangunan. كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى يتفاوت حظها في الحسن والقبول وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسترعي سمعك ويثلج صدرك ويملك قلبك وسوء الاختيار في شيء من ذلك قد ينزل به حتى تمجه أذنك وتغشى منه نفسك وينفر منه طبعك. Demikianlah ahli bahasa yang sama bercakap, tapi cara dia pilih perkataan, cara dia susun ayat berbeza-beza. Ya? Hajat yang sama, tapi cara penyampaian dan intonasi suara, perkataan yang dipilih, sejauh mana ia tepat dengan benda yang dia kehendaki. Ya? Sehingga kan dua orang bercakap benda yang sama, tapi kawan ni hang seronok dengar, kawan satu lagi hang tak suka dengar. Betul tak? Macam kelas kita Izan Taklim lah ni lah. Kita ada ustaz-ustaz yang kita favourite. Ada orang suka ustaz ni, ada orang tak suka ustaz ni. Padahal benda yang ustaz-ustaz ni cakap benda sama lah. Selagi mana dia di atas manhaj yang satu, atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya? Tapi apa yang membezakan? Gaya penyampaian, gaya bercakap, ya, pemilihan perkataan, contoh, sejauh mana dia boleh meringkaskan benda yang rumit supaya kita boleh faham. Ya, kadang-kadang ada benda yang sangat susah kita nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita dalam kita punya condition sekarang ni, kita tak tahu siapa yang kita punya audience, sejauh mana latar belakang, background dia. Kita tahu background student kita yang dulu di Yayasan Taklim sekian. Okey, yang datang masa tu. So kelas-kelas kita masa dulu, kita meraihkan audiens yang hadir berbanding audiens yang akan mengikuti rakaman ataupun yang sedang mengikuti secara online. Sebab kita ada audiens depan kita, so apa yang kita sampai dan bercakap tu kita padankan dengan orang yang di depan lah, sebab mereka yang hadir. Kan? Tapi sekarang bila dah semuanya di belakang tabir, penceramah yang duduk di depan tabir, ya, jadi kita tak tahu, kita ni cakap seolah macam kita ni blindfold.
Ya, kita tak tahu siapa yang kita tengah bercakap sekarang ni. Adakah dia budak kecil ke, dia orang tua ke, dia orang terpelajar ke, orang yang tak pernah sekolah ke, orang yang buta huruf ke, orang yang macam mana ke, kita tidak tahu. Ya, jadi setiap ustaz dia berusaha menyampaikan, ya, dengan ijtihad dia. So dia mungkin buat anggaran bahawa orang yang follow kelas dia sekarang ni ialah majoritinya adalah the same person that attended the physical classes before. So if I assume that, so I will adjust the, the information, the style of language, in accordance to that. Kan? Tapi kalau jadi mungkin ada orang yang akan rasa macam tak faham lah ustaz ni cakap. Kan? Jadi dia mungkin tak selesa. Ya, dia mungkin lebih selesa dengan ustaz lain. Ya. Dan ustaz juga berbeza-beza. Dia ada ustaz yang memang selalu dia pergi ceramah di tempat-tempat yang orang awam, orang yang bukan terlalu akademik. Ya. Ada ustaz yang jadi biasa masuk TV, masuk radio, ada yang berceramah di masjid kampung, masjid bandar. Semua kita bercakap menyampaikan maklumat hak sama. Ya. Kita apa pun kita mengajak, kita nak pergi kepada matlamat yang sama. Subjek apa pun yang kita pergi, nak pergi kepada matlamat yang sama. Ya. Ada ustaz dia suka bawa buku cerita, misalnya cerita Nabi, cerita apa, tapi the aim is same dengan ustaz yang mengajak akidah wasatiyah, yang mengajak. Sebab tu kita tak boleh tuduh ustaz ni tak pernah mengajak kita akidah pun, tak pernah syarah kitab tauhid pun, dia tak menyeru kepada tauhid. Salah. Ya. Mungkin ada ustaz yang memang kepakaran dia bidang faraid, bidang muamalat. So cerita dia pasal muamalat. Adakah dia tidak menyeru kepada tauhid? Muamalat di antara tauhid uluhiyah, di antara cabang-cabang tauhid uluhiyah. Kalau kita silap cara muamalat, silap ambil sistem, silap ambil ideologi dalam muamalat, boleh terpesong akidah. So apakah kita nak kata ustaz ini tidak berjuang dalam bidang akidah hanya kerana dia tak pernah ajak kita bertauhid atau tak pernah ajak kita akidah wasitiyah yang memang bukan bidang dia bukan lulusan kuliah Usuluddin sebagai misalnya. Dia memang jurusan muamalat, fiqh muamalat. So that his area. Kan? Dan sama juga, kita tak boleh tuduh ustaz yang mengajak kita akidah ini tidak menyeru manusia kepada mentatbik hukum syarak. Sedangkan tauhid itu adalah hukum syarak. Bila kita bincang kitab tauhid, banyak hukum fiqh yang kita lalui dalamnya yang kita kena syarahkan, kita kena terangkan. Kan? Jadi, tapi masing-masing ada cara uslub masing-masing. Ini kita bagi misal yang mudah kita nak bagi faham kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. So, kita pun berusaha. Dan kita bukan mengharapkan ganjaran lain daripada redha Allah Subhanahu wa taala, nak ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Semestilah kadang-kadang ada kelemahan, kesilapan dalam memilih perkataan, kadang-kadang terkasak bahasa. Ya. Kadang-kadang ada orang bila ustaz tu semangat sikit dia tak suka. Dia kata ustaz ni dia zakah-zakah, marah-marah. Ya. Ada orang dia suka. Kan kalau ustaz cakap slow dia kata slow motion. Kan? Dia ngantuk dia kata. Tapi kalau ustaz tu hak semangat, hak ketuk meja, hak bangkit, lompat, dia suka. Ada orang dia tak suka, dia tak selesa. Ya? Jadi ustaz-ustaz ni selain dari, dan dia juga ada kemampuan diri dia, kerana dia boleh sampaikan benda macam itu. Kan? Ada ustaz yang cakap dia serius, ada yang
jenis santai, ya. Ada yang tidak suka guna academic terms, ya, ada yang suka guna academic terms, ya. Dan mereka ni ada audience yang masing-masing Allah Ta'ala dah sedia dah. Dan kita sebagai para pengajar, kita yakin seperti mana rezeki kita Allah Ta'ala telah sediakan, demikian juga audience kita Allah Ta'ala telah sediakan. Ya. Kerana Allah Ta'ala yang pilih hidayah ini. Dan setiap orang Allah Ta'ala padankan dia untuk dia dapat hidayah dengan cara yang sesuai dengan dia. Ya. Kita tak boleh nak menafikan, kita nak deny. Ya. Jadi balik kepada cerita kita ni, samalah. Ya. Walaupun kamu kata Al-Quran itu turun dalam ala ma'hudi kalamil Arab, ala sanani kalamil Arab, tetapi cara Al-Quran pilih kataan tepat dengan makna. Setiap orang ke bahasa ni dia nak mentakbirkan tentang makna yang terkandung dalam diri dia. Itulah bahasa. Bahasa ni didefinisikan sebagai perkataan kalimah yang diungkapkan untuk menggambarkan isi hati, apa yang terkandung dalam diri. Ya. Dan setiap orang nak bagi tahu benda yang sama tapi bahasa berbeza-beza. Orang Melayu nak bagi tahu satu perkara. Dia nak habaq ni apa? Ni buku. Orang Melayu sebut buku. Orang Arab sebut kitab. Orang Inggeris sebut book. Apa lagi bahasa ada nak tak tahu. Kan? Setiap bahasa ada perkataan tersendiri tapi dia merujuk kepada makna yang sama. Dalam bahasa Melayu sendiri, bila kita sebut buku, kita mungkin terbayang novel, terbayang buku kimia, biologi, fizik, matematik, sains, English language, bahasa Melayu. Ya. Tapi bila kita sebut kitab, biasanya orang Melayu akan terbayang kitab-kitab, buku-buku yang berisi kandungan agama Islam. Ya, ataupun kandungan yang berbentuk keagamaan. Kitab Al-Quran, kitab Veda, kitab Bible. Ya. Kitab itu direlatekan dengan sacred books. Kan? Buku yang dianggap suci oleh penganut satu agama. So mungkin ada orang pergi ke kedai yang menjual kitab-kitab agama, orang kata nak pergi mana tu? Nak pergi kedai buku, dia kata. Satu orang lagi nak pergi mana tu? Nak pergi kedai kitab. Ya, maksud mereka sama, destinasi mereka sama. Tapi perkataan yang dipilih, kawan yang pertama pilih perkataan yang tak salah. Tak salah. Betul. Perkataan dia betul. Dia kata saya nak pergi kedai buku. Betul tak? Betul. Ya. Tetapi kawan yang kedua, dia kata saya nak pergi kedai kitab, kita nak dapat more specific. Ya. Gambaran yang lebih khusus. Kitab buku jenis apa yang dia nak pergi kedai. Ya. Yang kawan yang pertama tadi, kita mungkin terbayang dia nak pergi Kinokuniya, nak pergi Susaya, nak pergi MPH, nak pergi Borders. Dan tengok dia pergi kedai yang menjual kitab-kitab Arab, yang menjual kitab-kitab agama. Kan? Kawan yang kedua tadi kita dah expect dah dia akan pergi ke kedai-kedai yang menjual kitab agama. Kan? Sebagai contoh. Kan? Jadi walaupun sama-sama bercakap satu bahasa yang sama, tetapi pemilihan kalimah, keupayaan seseorang untuk memilih kalimah, untuk menyusun perkataan dengan bahasa yang lebih lunak, dengan bahasa yang lebih indah, itu berbeza-beza. Ya.
Sebab tu dia kata di sini zalika anna al-lughata fiha al-'am wal-khas wal-mutlaq wal-muqayyad wal-muqayyad wal-mujmal wal-mubayyan wa fiha al-ibaratu wal-isharatu wal-fahwa wal-ima'u wa fiha al-khabaru wal-insha'u wa fiha al-jumal al-ismiyyah wal-fi'liyyah wa fiha an-nafy wal-ithbat wa fiha al-haqiqatu wal-majaz wa fiha al-itnab wal-ijaz wa fiha al-dhikru wal-hadhf wa fiha al-ibtida'u wal-'athf wa fiha at-ta'rif wat-tankir وفيها التقديم والتأخير وهلم جرا. ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة بل في شعابها يتفرقون وعند حدودها يلتقون. Dia kata kerana bahasa Arab spesifiknya ada am, ada khas. Macam kita sebut tadi lah. Perkataan kedai buku am, kedai kitab khas. Ya. Ada mutlak muqayyad. Kalau tadi kawan kata saya nak pergi kedai buku, sekarang saya nak pergi kedai buku agama. Ya. Sekarang buku diikat dengan sifat buku agama, buku Arab. Ya. Saya nak pergi ke pesta. Pesta apa? Pesta Floria, pesta Hari Kemerdekaan, Hari Federation Day. Ya. Seorang kata saya nak pergi pesta buku. Ya. Sifat yang mengikat perkataan pesta tadi memberikan dua makna. Ya. Yang berbeza. Ada mujmal, ada mubayyan. Ada yang diberi secara samar-samar, ada yang diperjelaskan caranya. Saya nak pergi pesta buku, dia tak habaq nak pergi macam mana, mujmal. Ya. Yang seorang kata saya nak pesta buku, naik MRT daripada rumah, lepas tu ambil komuter, turun naik LRT, monorail. Mubayyan, dia jelaskan kaifiyat dia nak pergi. Ya, lebih detail lagi maklumat kita dapat. Ada ibarat nas, ada isyarat nas. Ya. Ada mafhum ibarah, ada mafhum isyarah. Ya. Saya nak pergi dengan public transport. Maknanya dia tak pergi dengan kenderaan dia sendiri. Ya. Difahami daripada perkataan dia ini, dia mungkin dia tidak ada kenderaan. Dia memang orang yang naik public transport, mungkin dipahami begitu. Ya. Ada ibarat, ada isyarat. Ada fahwa, ada ima. Ya. Ada konteks yang zahir dan konteks yang ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Ada khabar, ada insya. Saya nak pergi pesta buku. Kan? Ataupun saya telah pergi ke pesta buku. Atau saya pergi ke pesta buku. Dengan saya harap saya boleh pergi pesta buku. Dua benda beza. Satu khabar. Satu insya. Khabar dia bagi tahu dia punya intention. Insya dia berniat, dia he is having his intention now. It's not narrating to you his intention, but he is intending now. Dia sedang berharap sekarang dia nak pergi pesta buku. Beza kan? Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, dan dalam bahasa Arab jumlah ismiyah dan fi'liyah memberi konotasi yang berbeza. Ya. Kita kata apa nama? Zaid seorang peniaga. Zaid seorang peniaga. Dengan Zaid sedang berniaga.
Sama ada makna? Tak sama. Zaid seorang peniaga adalah perkara yang melazimi diri dia. Boleh jadi sekarang dia tak meniaga pun. Dia tengah tidur. Sebab hari ni kedai dia tutup. Ya. Tetapi Zaid sedang berniaga, dia tengah berniaga sekarang. Walaupun mungkin dia bukan seorang berniaga, dia tak ada kedai, tapi dia just jual barang tertentu dia nak jual dekat Shopee ke, dekat Carousel ke, dekat apa ke. Kan? Tapi dia bukan peniaga. Boleh jadi. Sebab jumlah fi'liyah tidak memberikan kita sifat tetap. Dia hanya menggambarkan situasi yang sedang berlaku sekarang atau yang lepas atau yang akan datang. Ya. Bukan bermakna dia adalah orang yang memang buat kerja benda tersebut. Okey. Kita ada masa lagi. 10 minit lagi. Baik. Jadi beza jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ada nafi, ada isbat. Ada nafi, menafikan, to negate something. Ada yang menetapkan, mengiyakan. Ada hakikat dan ada majaz. Ya? Ada jumlah yang digunakan yang itulah perkataan yang common digunakan oleh orang kebanyakan. Dan bila orang bercakap, itulah makna yang hadir di minda orang ramai. Macam sekarang, kalau saya kata saya ada kereta. Kita terbayang kereta moden yang dibuat daripada besi apa semua. Orang tak terbayang kereta lembu, kereta kuda. Tapi kalau kita bercakap pada zaman dulu ketika belum ada kereta yang moden sekarang, yang zaman tu orang hanya naik kereta lembu. Masalahnya, kita tak perlu sebut kereta lembu, memang itu je kereta yang ada. Kan? Tak, zaman orang naik kereta lembu di Melaka dulu, kalau kata saya naik kereta apa ada? Dia tak perlu sebut lembu tu, dia fahami. Iyalah, itulah kereta. Kan? Jadi, ada hakikat dan ada majaz. Yang sekarang kalau kita guna perkataan kereta dan kita maksudkan kereta lembu atau kereta kuda, dia mungkin jadi majaz. Tetapi pada zaman dulu ketika mana kereta itu hanyalah kereta kuda atau lembu, maka perkataan kereta itu merujuk kepada kereta kuda atau lembu adalah hakikat. Hakikat dengan majaz juga relatif. Ya? Dia bukan satu yang uslub. Uslub itu relatif. Bukan makna kereta ada makna hakiki yang tidak boleh berubah. Ya? Dan ini makna hakikat dengan majaz yang sahih. Ya? Bukan macam sebut kereta tapi maksudnya cawan. Itu majaz mampu. Majaz ini yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah tolak. Tak betul ini. Saya minum menggunakan kereta. Saya maksudkan kereta ialah cawan. Lawak betul lawak ni. Ya, kereta walaupun dia boleh digunakan kepada beberapa makna tapi dia ada satu jenis yang satu. Ya, ada hakikat dia. Dia tak boleh keluar daripada hakikat ini. Kita tak boleh guna kalimah kereta and then you maksudkan cawan. Yang ini ialah hakikat dan majaz yang dipahami oleh golongan ahli kalam dan ahli falsafah masa mereka nak mentakwil sifat Allah Ta'ala. Ini salah. Ini seperti yang di falsafah bahasa dibawa oleh Wittgenstein. Nah, dia mesti ada sesuatu yang, sebab itu kita kaedahnya dia kata setiap majaz mesti ada hakikat. Dan bukan semua hakikat ada majaz. Hakikat dan majaz ini berbalik kepada uslub penggunaan, bukannya perkataan itu sendiri. Ya. So, bezakan. Ya. Bila kita sebut hakikat dan majaz, ya,
antara mengalih makna kepada pada benda lain. Perkataan itu digunakan oleh manusia untuk merujuk satu benda lain. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia kata, bila kita sebut perkataan yadun, tangan. Tangan ni dia ada hakikat dia. Hakikat universal, haqiqah kulliyah, ada makna kulli, am, mushtarak. Jadi perkataan apa pun, dia tak boleh keluar daripada makna am, kulli, mushtarak ni. You cannot transfer the word from its universal meaning. Universal common meaning, which this meaning refer to a specific faculties or realities. Tetapi this meaning can be used in many different ways. Ya. Contoh perkataan kaki bangku. Kaki bangku sama ada digunakan dengan makna kaki bangku yang sebenar-benarnya kaki bangku, iaitulah kerusi yang dibuat daripada kayu atau besi, atau kaki bangku di sini merujuk kepada kaki manusia yang diumpamakan seperti kaki bangku. Kerana tak erti sepak bola. You tak boleh guna kaki bangku untuk merujuk kepada mata orang yang mata tu misalnya. Dia tu kaki bangku. Maksud kaki bangku? Maksudnya dia tu rabun. Tak boleh. You tak boleh guna kalimah kaki bangku untuk merujuk kepada mata rabun. Then you claiming that this is majas. No. Itu bukan cara. That's not how majas works. You see? You tak boleh, majas macam mana pun, you tak boleh alih kata itu daripada makna am kulli mushtarak dia kepada suatu makna yang lain. Kan? Walaupun ini tak ada kaitan sangat dengan cerita kita ni, tapi ana suka nak sentuh supaya orang faham apa yang makna hakikat majas ni. Kan? Majas yang macam mana yang kita tak setuju, majas yang macam mana kita setuju. Kan? Majas memang ada dengan makna yang sahih. Bukan dengan makna yang batil yang menyebabkan bahasa menjadi relatif. Dari segi makna hakikat am kulli mushtarak. Ini salah. Dia tak boleh sebut saya nak beli kamera dan kemudian you kata maksud saya dengan kamera ialah kereta. Tak boleh. Tetapi boleh awak guna, saya nak beli kamera, tengok beli telefon, beli iPhone. Yalah dekat iPhone ni ada kamera. Itu mungkin. Kan? Itu mungkin majas. See? Tapi you ubah terus perkataan yang tak ada kaitan langsung dengan kamera, you ubah perkataan kamera tu, you maksudkan kereta, you maksudkan rumah. Tak boleh. Itu bukan majas. Itu bohong. Itu kadhib. That's the difference between majas and lie. Bohong. Jadi kena hati betul-betul benda ni. Ada itnaq, ada ijaz, ada kataan yang panjang berjela, itnaq. Ada benda yang kita cakap walaupun maksudnya sikit tapi kita cakap dengan panjang lebar. Kebiasaannya bila kita nak bercakap dengan raja atau menteri atau orang besar, kita nak minta sesuatu, kita mungkin terpaksa bercakap dengan panjang lebar. Kita nak minta fatwa, kadang-kadang benda yang kita nak sampai tu simple, tapi kita kena cerita the whole story. Ya, dan ada kadang-kadang situasi yang kita tak perlukan panjang-panjang cerita, kita perlukan. Dan ini contoh dalam mahkamah. Ya, peguam-peguam dia pandai kalih macam mana. Kadang-kadang ada benda walaupun benda tu simple tetapi tak boleh cerita secara simple, perlu cerita panjang lebar. Barulah orang boleh faham dengan betul faktanya. Yang mana fakta itu jikalau you cerita dalam short sentences, then the narrative will change. Ya.
Al-itnab wal ijaz ni penting. Ya? The length of our words that we need to deliver our speech. Some meaning that we want to deliver through our speeches, sometimes it takes lengthy words, perkataan yang panjang, even though the meaning is simple. Because when you shorten the words, you cut the words off, then the meaning still the same, but the narrative will change. The people will understand otherwise. Itu berlaku. Dan Al-Quran di antara mukjizat bahasa dia, kita mungkin boleh lihat nanti akan datang pada fasal contoh yang saya akan bawa. Antaranya adalah pada itnab dan ijaz ini. Al-Quran perfect. Dan manusia selalu gagal kat sini. Ya, ada benda yang dia boleh cerita secara ringkas, tapi dia cerita panjang lebar, akhirnya orang meluat dengar. Ada benda yang sepatutnya dia cerita panjang lebar, dia cerita ringkas, akhirnya orang salah faham. Ya? Berlaku. Okey? Ada zikir, ada sebut, ada hazaf, ada perkataan yang tak boleh disebut. Ini juga satu. Ya? Ada ibtida, ada ataf, ada perkataan tu adalah perkataan yang memang mula-mula tidak ada kaitan dengan sebelumnya, ada perkataan yang related to the previous sentences. Ya. Ada ta'rif, ada tangkir. Ta'rif ni adalah benda yang dah makruf, macam ada perkataan the dalam bahasa Inggeris. Ya. Dalam bahasa Arab ada alif lam ta'rif. Kita disebut the house tidak sama dengan a house. I'm going to buying a house. Saya nak beli sebuah rumah, tak tahu lagi rumah tu di mana. I'm going to buy the house. Specific house. Kan? Ashtari baitan. Tak sama dengan ashtaril baita. Intabihu. Ada taqdim, ada ta'khir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan makna al-hasr wal qasr. Ya. Subhanallah. Dan seterusnya. Dan setiap daripada jalan bahasa ini, manusia menyampaikan maklumat ataupun tujuan yang mereka kehendaki. Tanpa mereka keluar daripada bahasa yang dikehendaki. Semuanya bercakap dalam bahasa yang sama, tetapi uslub dan gaya yang berbeza. Ada yang guna uslub yang tepat, ada yang guna uslub yang salah, ada yang guna uslub kurang tepat. Jadi maknanya walaupun Al-Quran itu turun dengan ma'hudil kalamil Arab, tapi kalam itu sendiri dia ada darjat-darjatnya. Ya, ada tingkatannya, ada cara uslub yang berbeza. Jadi Al-Quran adalah champion dalam penggunaan uslub-uslub ini. Sebab itulah ilmu balaghah menjadi ilmu asasi dalam tafsir Al-Quran, dalam bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Ya. Kerana mukjizat Al-Quran ialah pada balaghahnya, pada kefasihan bahasanya. Dan ilmu balaghah adalah ilmu yang menyemak kefasihan sesuatu bahasa. Ya. Setengah orang dia ingat bahasa itu indah bila dia pelik. Bila orang bercakap bahasa orang lain tak faham. Dalam Al-Quran bukan macam itu. Al-Quran dia indah disebabkan bahasanya mudah difahami oleh semua orang. Itu keindahan bahasa. Orang Arab dia faham tujuan bahasa. So bahasa bukan untuk berbelit-belit. Sebab tu dalam Islam tidak ada pujian kepada orang yang bercakap belit-belit. Yang datang ialah kejian dan celaan daripada Nabi SAW. Nabi kata halakal mutanatti'un. Musnahlah, celakalah orang yang bercakap belit-belit. Orang sufi dia suka cakap belit-belit. Orang
falsafah orang. Tak, Islam dia bukan macam tu. Dia straight to the point, straight for that. Bagi orang Arab, that sistem mereka. Bila you boleh sampaikan perkataan apa yang you nak straight forward, itu adalah fasih, itulah balaghah. Sebab itulah bila kita bahas masalah takwil, sifat dan sebagainya, tuduhan ini berat kepada Al-Quran kerana dia menghilangkan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ialah pada kefasihannya, dan fasih itu ialah bila kita boleh cakap straight forward dengan apa yang kita nak sampaikan. Bukannya berbelit-belit konak-konak sampai orang dengar tu nak kena faham tu, nak kena banyak kali pusing bawah, pusing sana, kilas sana. Itu bukan fasahah, itu bukan balaghah. Ya. Jadi ini benda yang kita kena take note about this matter. Okay. So kita naktafi bihadzal qadar. Masa pun dah lebih 3 minit. Jadi kita tangguhkan amalan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.